Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik anak-anak yang dirahmati Allah sekalian, hari ini kita akan memulakan pembelajaran kita untuk sesi 2021 dengan tajuk Unit 1 Kemahiran Saintifik. Boleh rujuk buku teks muka surat yang pertama. Baik. Kemahiran saintifik adalah satu kemahiran asas dalam proses sains. Pada sesi yang lepas, tahun 3, kita dah belajar beberapa kemahiran proses sains. Namun, masuk kembali pada tahun 4, kita akan mengulang semula pembelajaran tersebut kerana ianya adalah asas dalam pembelajaran sains daripada tahun 1 hingga tahun 6. Jom kita tengok sama-sama muka surat 1 buku teks. Okey, baik. Kita boleh lihat di sini, dua kumpulan murid tahun 4 telah menyertai pertandingan membina model jambatan. Mereka menggunakan kemahiran proses sains sepanjang pertandingan. Okey, ada dua kumpulan. Ada satu kumpulan perempuan dan satu lagi kumpulan lelaki. Dia kata apa ni? Dia tengah berbincang. Dia kata beban yang diletakkan pada setiap jambatan adalah sama. Manakala lelaki ni disebut jambatan yang mengambil masa yang lebih lama runtuh adalah lebih kuat. Okey. So dia cakap lagi, model kita dah hampir runtuh lah, tapi mengapa ya? Nampaknya kita perlu memperbaiki reka bentuk model ini. Okey, baik. Kemahiran proses sains apa yang digunakan? Yang pertama, dia gunakan satu kemahiran iaitu memerhati. Dia memerhati menggunakan mata, melihat. Okey, baik. So, kita nak masuk tajuk untuk kemahiran proses sains ni. Kita akan belajar untuk mengenal kemahiran proses sains memerhati. Okey, masihkah kamu ingat akan kemahiran proses sains yang telah kamu pelajari sebelum ini? Ustaz ada ajar pada tahun 3 bestari berkaitan tentang cara untuk kita memerhati. Ingat lagi, kita reverse saja untuk muka surat 2 dan 3 ni, kita reverse saja tajuk memerhati. Kita memerhati menggunakan 5 deria. Yang pertama, kita guna deria penglihatan menggunakan mata. Kita guna deria pendengaran menggunakan telinga. Kita guna deria rasa menggunakan lidah. Kita guna deria hidung menggunakan hidung, dan kita menggunakan kulit untuk deria sentuhan. Okey, baik. Yang kita akan belajar untuk sesi tahun 2021 ini, kita akan belajar untuk kemahiran proses sains pada muka surat 6. Okey, iaitu menggunakan perhubungan ruang dan masa. Ruang dan juga masa. Menggunakan perhubungan ruang dan masa ialah kemahiran memperihalkan perubahan suatu kejadian atau fenomena berdasarkan perubahan parameter seperti lokasi, arah, bentuk, saiz, isi padu, berat mengikut urutan masa. Okey. Perubahan parameter tu apa? Jom kita tengok sama-sama. Okey, baik. Ni ada satu gambar ni, gambar apa ni? Gambar aiskrim. Okey, gambar aiskrim. Lepas 10 minit, aiskrim yang diletakkan di pinggan tu dia cair. Dia cair hampir separuh. Lepas tu, lepas 20 minit, masa berlalu tu. Lepas 20 minit, aiskrim tersebut hampir cair sepenuhnya. Rugi lah. Okey, baik. Apa yang kita perlu belajar kat sini? Okey, murid tersebut dikata aiskrim sudah berubah bentuk, saiz menjadi kecil. So, cikgu cakap apa? Jadi, perubahan bentuk dan saiz aiskrim dinamakan perubahan parameter. Okey, perubahan parameter yang berlaku di sini adalah dia berubah bentuk dan juga dia berubah saiz. Bentuk dia makin cair, saiz dia makin
kecil. Ini adalah kemahiran proses sains menggunakan perhubungan ruang dan juga masa. Okey. Jadi ini antara contoh. Itu contohlah tentang macam ni kita nak faham. Ataupun kita boleh bagi contoh lain. Contoh lain, contohnya makanan sup. Kita masak sup, lepas tu sup tu kita biar dekat dalam pinggan selama berapa minit? 1 minit. Lepas 1 minit sup tu akan mula suam. Sup yang panas tadi mula suam. Lepas 5 minit dia akan mula tak panas langsung. Itu parameter perubahan dia adalah suhu sup tersebut. Okey, ingat perubahan parameter itu adalah perubahan yang berlaku pada kejadian objek sesuatu kajian eksperimen yang kita laksanakan. Okey, baik. Yang seterusnya, mentafsir data. Okey, mentafsir data ialah kemahiran memberikan penerangan yang rasional tentang objek. Okey, peristiwa atau pola daripada data yang dikumpulkan. Okey, baik. Mentafsir data. Data tu maksudnya maklumat. Okey. Maklumat yang kita dapat dalam sains, kita akan dapat melalui yang pertama, kita boleh tengok sini, melalui jadual. Yang kedua, boleh juga didapati melalui carta pi. Ni carta pi. Yang seterusnya, kita boleh dapat melalui carta palang. Ni carta palang. Ni orang panggil carta palang yang tertulang-tulang macam ni kan. Ni contoh carta palang. Dia mesti ada dua maklumat. Biasa carta palang ada dua maklumat ni. Ada jarak yang dilalui, ada kereta mainan. Okey, ni kereta mainan dia. Ada kereta mainan A, B, C, D, E. Okey, A jarak dilalui sampai 50 cm. Tengok sini. B sampai 20 cm. C 40 cm. Tu macam mana kita nak tafsir data. Tafsir ni maksudnya kita baca, kita lihat, kita nak tahu, kita belajar mengenal apa maklumat yang diberi oleh kertas soalan yang akan kita buat nanti. Okey, baik. Yang seterusnya ada juga carta pengelasan. Macam ni carta pengelasan. Cuba tengok bawah ni. Tengok di carta pengelasan ni tentang cara haiwan membiak. Okey, cara haiwan membiak. Dia ada bertelur dan juga melahirkan anak. Bertelur, buaya, ikan, ayam. Melahirkan anak, gajah, kucing, serigala. So, kita boleh definisikan kat sini bahawa ada dua jenis haiwan yang membiak. Yang pertama yang bertelur, yang kedua melahirkan anak. Itulah tafsiran data yang dia dapat. Okey. Itu cara kita mentafsir data. Okey. Kalau yang carta pi ni pula, dia ada berapa ni maklumat? Ada 4 maklumat. Ada berjalan kaki, ada menaiki bas, naiki basikal, naik kereta. Okey. Yang mana yang paling ramai sekali? Murid pergi sekolah naik apa? Naik bas. Ni warna hijau naik bas. Okey, baik. Dan seterusnya, warna merah yang naik basikal. Sama dengan jumlah yang naik kereta. Tafsiran data dia adalah bilangan murid yang naik basikal sama dengan bilangan murid yang berjalan kaki. Boleh juga kita katakan yang menaiki bas paling banyak sekali yang digunakan untuk pergi ke sekolah. Okey, itu cara kita tafsir data. Okey, ada berapa cara? 1, 2, 3 dan juga 4. Okey, itu untuk tajuk mentafsir data. Okey, baik.